Dari segi sudut penjelasan saintifik, berpuasa di bulan Ramadan sebenarnya mempunyai pelbagai kebaikan terhadap tubuh badan kita. Menurut beberapa kajian, literatur dan juga meta-analisis berjaya membuktikan bahawa melalui berpuasa di bulan Ramadan dapat menurunkan paras kolesterol, iaitu total kolesterol di dalam darah, menurunkan kolesterol jahat dan juga menurunkan kadar tekanan darah dan seterusnya meningkatkan kolesterol yang baik, iaitu high density lipoprotein. Kita sepatutnya bersyukur sebagai umat Islam. Dalam Islam sendiri kita diberikan rukhsah ataupun keringanan ataupun keistimewaan, iaitu salah satu daripada anugerah Allah kepada Muslim yang tidak dapat berpuasa, sebagai contoh orang yang sakit, orang tua yang lemah, ibu yang hamil, ibu yang menyusukan anak dan orang yang bermusafir. Bagi pesakit kencing manis, mereka adalah selamat untuk berpuasa. Namun begitu, mereka perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada pegawai perubatan ataupun pegawai dietetik, dan yang penting bagi memastikan adalah kadar gula dalam darah adalah dalam keadaan terkawal. Tapi sekiranya pesakit kencing manis ini ketika berpuasa mereka mengalami simptom hypoglycemia, sebagai contoh mereka peluh berlebihan, berpeluh dalam keadaan sejuk, kemudiannya menggeletar, pening kepala, sekiranya berlaku salah satu daripada simptom ini, mereka perlu menyegerakan berbuka puasa dengan minum air yang bergula ataupun makan gula-gula. Manakala dari segi panduan pemakanan bagi pesakit kencing manis untuk berpuasa adalah mengambil 2 ke 3 biji buah kurma beserta dengan susu rendah lemak, dan selepas solat maghrib bolehlah dimulakan dengan mengambil makanan yang berat tetapi secara bersederhana. Individu yang mempunyai masalah kencing manis ini tidak digalakkan untuk mengambil makanan atau minuman yang manis semasa berbuka puasa. Manakala bagi ibu yang mengandung, mereka juga selamat untuk berpuasa. Walau bagaimanapun, sekiranya ibu mengandung yang berpuasa mengalami simptom seperti pening kepala, loya, muntah, dan kemudiannya biasanya pada ibu yang mengandung yang berusia 20 minggu kehamilan, mereka perlu memastikan pergerakan bayi adalah dalam keadaan optimum. Tetapi sekiranya apabila mereka berpuasa, pergerakan bayi agak terhad, jadi mereka digalakkan untuk bersegera berbuka puasa. Manakala bagi ibu yang menyusukan anak pula, mereka perlu memastikan pengambilan air adalah mencukupi sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Okey, berikut pula adalah panduan pemakanan bagi ibu hamil dan juga ibu menyusukan anak. Pertama adalah mengutamakan pengambilan yang tinggi protein seperti ayam, ikan, daging, telur, kerana sumber zat protein ini ianya dapat disimpan di dalam tubuh badan dan dapat digunakan pada waktu diperlukan semasa mereka berpuasa berbanding kumpulan makanan yang lain. Okey, selain daripada itu, untuk ibu yang hamil dan juga ibu yang menyusukan badan adalah penting untuk mereka mengelakkan makanan yang bergoreng, makanan yang pedas, makanan yang tinggi lemak, kerana kebiasaannya ibu yang hamil berpotensi untuk punyai masalah pedih ulu hati. Bagi individu yang kerap mengalami masalah gastrik, mereka tetap boleh berpuasa. Yang mana kita tahu kan biasanya apabila perut dalam keadaan kosong, so mereka mempunyai risiko untuk mendapat serangan gastrik. Walau bagaimanapun, sekiranya doktor memberikan nasihat yang mana mereka boleh berpuasa, mereka boleh berpuasa. Tetapi sekiranya keadaan gastrik itu menjadi lebih teruk, mereka boleh bersegera untuk berbuka puasa. Manakala panduan pemakanan bagi individu yang mempunyai masalah gastrik, yang pertama adalah tidak sekali-kali untuk skip waktu bersahur. Contoh makanan yang diambil waktu bersahur adalah perlulah makanan yang seimbang, makanan yang sihat, dan kemudiannya untuk individu yang mempunyai masalah gastrik, mereka tidak galakkan untuk tidur selepas bersahur, kerana apabila mereka baring ataupun tidur selepas bersahur, ia akan meningkatkan risiko kepada serangan gastrik dan juga ketidakhadaman. Jadi perlu ada masa 2 ke 3 jam barulah boleh untuk baring ataupun untuk tidur. Dan yang ketiga adalah memastikan bahawa pilihan makanan itu adalah penting, kerana ada kategori makanan yang mereka perlu elakkan. Sebagai contoh, makanan yang tinggi garam, makanan yang bergoreng, makanan yang tinggi lemak seperti mentega, keju, bersantan, makanan yang pedas, makanan yang berasid tinggi seperti buah oren, buah limau, buah lemon, buah tomato, dan kemudiannya minuman seperti teh ataupun kopi dan minuman berkarbonat. Berpuasa ini selain daripada ia mengubah diri kita secara rohani, tetapi ia juga dapat mengubah fisiologi tubuh kita ke arah yang lebih baik, dengan syarat kita mengamalkan konsep yang bersederhana, mengamalkan seperti apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya.